Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memulakan majlis, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, saya ingin menjemput saudara Ustaz Luqman untuk membacakan doa sebelum kita memulakan sesi temu bual kita bersama dengan Ustazah A'immah binti Mak Isa, guru cemerlang di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Nipong. Jadi Ustaz Luqman, persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأنبياء وآله وصحبه أجمعين قال ربنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Alhamdulillah, moga dengan berkat doa daripada Ustaz Luqman, insya-Allah majlis kita pada petang ini diberkati. Pertamanya sekali, pihak kami berbesar hati kerana Ustazah Nur A'immah binti Mak Isa sudi menerima jemputan kami. Walaupun beliau, Ustazah sendiri ada kekangan masa, sibuk dan sebagainya. Tetapi Ustazah mampu juga untuk meluangkan masa, sedikit masa bersama kami untuk berkongsikan intipati ataupun maklumat-maklumat yang ingin kami tanyakan kepada Ustazah. Baik, yang pertamanya syukur kita kepada Allah kerana masih diberikan ruang dan peluang pada petang ini untuk bertemu dan mengambil beberapa intipati daripada Ustazah A'immah. Dan yang kedua, sama-sama kita ucap selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW kerana daripada perjuangan baginda Nabi Muhammad memperjuangkan Islam sehingga kini kita dapat nikmati nilai Islam dan juga iman itu sendiri. Alhamdulillah. Jadi saya serahkan kepada Ustaz Luqman untuk memulakan sesi tembual pada petang ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa rumah? Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan kita punya majlis ataupun kita punya temu bual pada hari ini, suka untuk saya dahulukan ataupun kita mulakanlah kita punya ni dengan pertanyaan serba ringkas tentang latar belakang Ustazah. Ialah seperti mana pepatah yang pernah disebut dan kita ketahui iaitu tak kenal maka tak cinta. Jadi kami ni nak berkenalan dengan Ustazah dulu untuk mulanya. Boleh Ustazah? Boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Selawat kita kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih adik-adik yang sudi menjemput. Sebenarnya siapalah diri ini, tak setara mana pun. Terima kasih atas jemputan dan akan cuba insya-Allah memenuhi apa yang adik-adik perlukan. Nama diberi Nur A'immah binti Mak Isa Layas Harun. Negeri asal adalah sama dengan pengerusi kita Ikram, negeri Kedah Jelapang Padi. Iaitu tempatnya di satu tempat yang jauh pedalaman, kalau Ikram tahu. Tempatnya adalah nama Naka. Tak tahu. Kampung Bukit Payung, Naka. Jadi pedalaman lah. Sekolah kebangsaan, sekolah awal di SK Naka, kemudian menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Agama Maktab Mahmud Al-Ustah. Kalau pernah dengar. Lepas tu melanjutkan pelajaran ke Kolej Islam Sultan Alam Shah, Kelang. Seterusnya dapat masuk universiti untuk sambung degree di UKM. Kemudian masuk MPI untuk buat kursus perguruan lepasan ijazah.
Lepas tu dipostingkan. Sekolah pertama SMK Ulu Kinta mengajar anak-anak orang asli Ipoh. Kemudian ditukarkan tak sampai berapa bulan kami tukar sebab sekolah baru dibina di kawasan yang sama. Jadi tukar ke SMK Tanjung Rambutan. Glamour sikit tempat tu. Kemudian suami bekerja di Pulau Pinang jadi minta pindah dapat SMK Alang Iskandar. Di SMK Alang Iskandar Bagan Serai, bukannya Padang Serai tau. Bagan Serai. Di Bagan Serai. Jadi di Bagan Serai tu daripada tahun 2001 sampai 2014. Jadi banyaklah di situ mengajar anak-anak lamalah 14 tahun. Kemudian hati terpanggil untuk menyambung pelajaran dalam bidang sarjana, master. Kemudian sambung pelajaran tu ketika berusia dah 40 tahun. Masa tu. Tapi dia punya rasa nak mendalami ilmu tu membuat-buat. Jadi mohon kepada kementerian untuk menyambung pelajaran bergaji penuh 2 tahun, bercuti penuh 2 tahun, tak payah mengajar, bergaji penuh, kemudian dapat beasiswa kementerian. Tapi bukan senang lah panjang cerita nak cerita bab tu. Bukan senang nak dapat beasiswa, nak dapat gaji penuh tanpa kita perlu ke sekolah. Itu bukan senang. Banyak kita kena buktikan kepada kementerian. Jadi dah sambung ke sarjana dalam bidang pengajian Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah ditempatkan semula di Pulau Pinang, SMK Seri Nibong Tebal lah. Dan hajat cita-cita untuk menyambung PhD tak pernah matilah. Masih lagi menyimpan hasrat, tapi untuk kali ni 4 tahun yang ni beri peluang kepada anak sulung untuk menyambung pelajaran di peringkat ijazah, bagi dia selesai dulu, insya-Allah. Kalau ada rezeki akan sambung PhD walaupun dah tua, insya-Allah. Itulah serba sedikit. Okey. Terima kasih Ustazah Imah di atas penceritaan atau permulaan untuk perkenalan diri serba ringkas. Alhamdulillah banyak juga input ataupun perkara yang kita boleh ambil semangat daripada perjalanan kisah hidup, permulaan daripada kisah hidup Ustazah Imah. Okey, jadi sebelum saya nak meneruskan kepada agenda kita untuk pertanyaan ataupun soalan yang seterusnya, suka untuk saya memperkenalkan diri saya dulu. Boleh Ustazah? Okey. Ya. Saya nak lantunkan sedikit ataupun satu rangkap pantun. Boleh Ustazah? Boleh. Okey. Okey. Pantunnya berbunyi, pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi adalah Luqmanul Hakim bin Sya'rani. Berasal daripada Perak dan sekarang saya bertugas di sekolah Kafah Integrasi Ar-Raihan di Taman Mawar Sepang, Selangor. Okey, itu. Okey, Ustazah, kita sedia maklum bahawa guru-guru di sekolah mempunyai cabaran-cabaran yang begitu beratlah. Untuk Ustazah kan, dan kita semua, contohnya kalau ialah saya, pengalaman saya sendiri mengajar selama hampir 4 tahun di sekolah Kafah, walaupun di sekolah Kafah bukan di sekolah kementerian, kita sedia maklum tugas kita di guru Kafah ataupun di sekolah kebangsaan ataupun di sekolah menengah mungkin hampir samalah, tak jauh beza. Kita ada cabaran-cabaran tertentu yang mana kita tahu, contohnya cabaran tersebut adalah guru-guru ditugaskan dengan tugas selain mengajar. Maksudnya ada tugas pengkeranian, ada program-program yang perlu dikendali oleh guru, yang mana program-program tersebut mestilah ada kertas kerjanya, ada AJK pelaksananya kan, ataupun ada apa lagi, aktiviti co-curriculum contohnya. Jadi saya nak bertanyalah kepada Ustazah, apa cabaran ataupun pengalaman Ustazah sendiri ialah ketika bertugas sebagai guru. Dipersilakan Ustazah. Baik, terima kasih. Soalan yang sangat mencabar. Cabaran dia hadapi memang sangat mencabar. Sebenarnya nak ceritakan cabaran sepanjang 23 tahun berkhidmat tak cukuplah dalam masa yang beberapa minit kan. Sebabnya
terlalu banyak cabaran macam adik Luqman Hakim cakap tadi. Tapi saya klasifikasikan cabaran tersebut kepada tiga aspek lah. Aspek pertama kepada subjek pendidikan Islam itu sendiri, dan yang kedua kepada bagaimana untuk mengekalkan prestasi. Kemudian yang ketiga dalam bidang co-curriculum. Selain daripada yang Luqman sebut tadi, banyak program yang kita kena buat apa semua tu, tapi satu prinsip yang saya pegang, apa saja orang bagi, buat sehabis baik. Itu prinsip yang memang saya pegang, dan alhamdulillah bersedia menghadapi sesuatu, insya-Allah kita akan berjaya dalam perjuangan kita. Baik, saya fokuskan yang pertama, cabaran bila subjek pendidikan Islam. Dalam subjek pendidikan Islam tu, bagaimana cabaran kita untuk mencemerlangkan subjek itu sendiri setanding dengan subjek-subjek lain, dan kita nak subjek kita ni dipandang sama ada oleh pihak sekolah. Yang pentingnya mestilah dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sebab kita bekerja dengan manusia, kita nak majikan kita pandang juga subjek pendidikan Islam, dan apa yang kita mohon untuk subjek tu insya-Allah akan mudah dapat. Jadi macam mana kita nak cemerlangkan subjek tu? Cabarannya ialah kadang-kadang datang daripada diri kita sendiri. Kita rasa bad mood, nak masuk kelas, alamak hari ni rasa macam malas sikit lah. Semua orang ada sikap tu, betul? Kadang-kadang kita rasa macam rasa malahnya nak belajar hari ni, tapi motivasi kepada diri sendiri tu sentiasa kita kena pupuk. Maksudnya rasa malas kena cakap dengan diri sendiri, tak boleh malas, sebab kamu adalah guru dan murid datang ke sekolah mencari ilmu yang kamu nak bagi. Jadi memang selalu rangsang diri sendiri tentang perkara tersebut. Jadi macam mana kita nak cemerlangkan subjek tu sangat mencabar, sebab kita nak bina satu minat yang mendalam pelajar terhadap subjek kita. Kalau orang tanya pelajar, minat dah pendidikan Islam? Boleh lah, selalu jawab macam tu je. Tapi mailah sekolah kami. Tanyalah kepada pelajar, minat tak pendidikan Islam dengan Ustazah Aimah? InsyaAllah jawapannya, minat sangat, sukalah Ustazah. Macam tu. Cabarannya ialah bagaimana kita nak pupuk minat tersebut. Tak apa Ustazah, tak apa. Tak apa Zah, tak apa Zah. Dekat mana dah? Dekat cabaran tadi. Okey, bila kita dah dapat capai sebenarnya apa yang dihasratkan untuk cemerlangkan pendidikan Islam tu, cabaran yang kedua ialah bagaimana kita nak mengekalkan kecemerlangan tersebut lah. Contohnya kita dapat GPMP 1.69. Macam mana kita nak beat benda tu sehingga menjadi satu bawah lagi. Maksudnya dia kalau lagi kecil nombor, dia akan lagi cemerlang lah. Jadi cabaran itu sebenarnya memerlukan kita upgrade kita punya cara penyampaian dalam PDPC kita. Kita tak boleh di tahap yang sama macam tu saja. Jadi apa yang saya buat, nanti saya ceritakanlah. Kalau ada soalan tentang tu lah. Okey, cabarannya adalah bagaimana kita nak kekalkan prestasi pendidikan Islam itu sendiri. Seterusnya di bidang co-curriculum, cabarannya adalah masa awal-awal dulu saya latih kumpulan nasyid, dan kumpulan nasyid dari sekolah harian biasa berjaya johan peringkat zon, johan daerah, johan negeri sampai ke kebangsaan, dan dapat banyak anugerah untuk saya sendiri sebagai penulis lirik lagu Padang Pasir, lagu Masri, lirik terbaik, lagu terbaik, kemudian lagu kontemporari terbaik, semua dapat anugerah tu banyak lah. Kesemua itu sebenarnya bukan senang untuk dicapai. Cabarannya adalah yang pertama daripada ibu bapa sendiri. Kadang-kadang dia tak hantar anak dia untuk latihan sebab sekolah tak ada asrama kan. Dia tak mau bagi hantar, dia kata Ustazah nak nama, Ustazah nak naikkan nama sendiri, sebab tu suruh anak murid datang. Kadang-kadang cabaran tu dari rakan sejawat kita sendiri yang kadang-kadang dia ada unsur yang biasalah, itu sikit je kan. Negatifnya ialah kita rasa dengki sikit dengan kejayaan orang kan. Itu biasa di dalam pekerjaan mana pun ada, di mana pun ada. Jadi cabarannya ialah benda tu kita tempuh, kita reda sebab kita ingat kerja kita adalah ibadah. Yang penting niat kita ikhlas kerana Allah. Lepas tu ada buat nasyid, kemudian syair sampai peringkat kebangsaan. Da'i Johan Kebangsaan 2021, kalau nak tengok boleh buka
carilah kat YouTube Johan Dai peringkat kebangsaan 2021. Kemudian ada juga sajak juga sampai ke peringkat kebangsaan, dan banyak lagi lah. Kesemua itu sebenarnya tak memerlukan sesuatu yang sikit, tapi pengorbanan yang sangat besar, dan cabaran itu kita tempuh demi merealisasikan hasrat kita sendiri, sebab jiwa kita adalah guru. Jadi kita memang redah apa saja di depan kita, insya-Allah. Itu 3 yang saya sebut. Sebenarnya banyak lagi cabarannya. Secara ringkasnya 3 lah. Okay, baik. Terima kasih Ustazah atas cakap penerangan tentang cabaran-cabaran yang Ustazah dapat dekat sekolah kan. Okay, first kali saya kenalkan diri saya jugalah. Okay, nama saya Nur Amira Solehah. Saya daripada Kota Baru Ustazah. Daripada Kota Baru, Kelantan. Okay, so masuk kepada soalan seterusnya. Okay, kalau macam sebagaimana yang Ustazah kata tadi kan, antara cabaran dia macam Ustazah kata sendiri, daripada sudut subjek, betul tak? Okay, daripada sudut subjek macam mana untuk nak naikkan pendidikan PAI ni sendiri kan. And then untuk kekalkan prestasi kita sebagai seorang guru sendiri. Dan yang ketiga adalah co-curriculum. Tapi saya nak minta tips lah, tips ataupun orang cakap, boleh tak Ustazah kongsikan sedikit jalan penyelesaian ataupun macam mana solusi Ustazah orang cakap hadapi banyak cabaran tu. Sebenarnya berat juga kita dengar kan, berat juga untuk tips untuk mungkin pupuk minat student untuk minat subjek PAI semua kan. So bagilah tips sedikit ilmu untuk kami sebagai bakal guru-guru nanti kan, untuk mungkin bermanfaat kepada kita semua nanti. Okay, mungkin Ustazah boleh kongsikan sedikit. Okey. Baik, untuk yang pertama tu nak tanamkan minat kepada pelajar tu atas kreativiti kita lah. Macam saya kongsikan pada buku pelajar, mesti pelajar letak I love pendidikan Islam. Mesti dia lukis cantik I love pendidikan Islam. Memang selalu bila dia buka dia akan tengok. Dan saya pun akan selalu tanyalah, suka tak pendidikan Islam? Suka. Kena sebut selalu. InsyaAllah sesuatu yang kita tak suka, sebut selalu suka. InsyaAllah akan suka. Itu terpulang kepada kreativiti guru tersebut lah. Jadi satu lagi tipsnya ialah kita kena usaha beli jiwa pelajar. Macam mana nak beli? Contohnya jumpa di luar kelas, kita panggil, sebut nama dia. Dia pelajar yang tak berapa cemerlang, yang kurang respon dalam kelas pun, dia tak aktif pun, tapi tiba-tiba kita panggil dia di kantin. Hadi, macam mana hari ni? Dah baca ke buku pendidikan Islam? Belum Ustazah. Alah, Ustazah ingat dah baca. Macam itulah. Macam selalu macam bodek hati dia tu kan. Kemudian satu lagi ialah bila kita dekat dengan pelajar, kita mesra, satu benda di dalam kelas yang saya tak buat. Saya tak tahu guru lain mungkin buat dan itu mungkin kelebihan guru tersebut. Tapi saya ketepikan perkara tersebut. Iaitu ialah leteran. Memang tak pernah beleter. Dan cuba hindarkan marah, sebab diri sendiri ni bila marah bukan marah dengan suara, air mata keluar. Dia teriak depan budak. Itu yang kurangkan kemarahan, mesra dengan pelajar, dan insya-Allah kita kena hafal nama pelajar. Sebab kita tak nak pelajar ni dia merasakan hanya pelajar yang pandai saja Ustazah selalu sebut nama. Kita tak nak rasa dipinggirkan, pilih kasih tu tak nak. Sampai satu ketika penolong kanan pentadbiran, cerita sikit dia ajar sains, Ustazah ajar pendidikan Islam. Kelas belakang tu corok sekali. Jadi penolong kanan pentadbiran tanya kepada pelajar, kamu dah baca ke untuk periksa sains ni esok? Esok tu sains dengan pendidikan Islam. Tak, kami tak baca lagi. Kami nak baca pendidikan Islam je. Kami suka pendidikan Islam. Jadi penolong kanan tu, tak aci ni, Aimah macam mana Aimah buat ni? Pelajar sampai tak mau baca ni subjek sains ni. Nak study pendidikan Islam je. Itu satu contoh lah. Yang di mana rasa satu kejayaan walaupun tak ada siapa pun yang beri anugerah ke apa. Tapi itu kepuasan sebagai seorang guru lah. Itu tips yang pertama. Yang kedua, tips untuk mengekalkan prestasi. Kita jangan berada di tahap yang sama. Contoh tadi kita dah berjaya cemerlang, macam mana kita nak upgrade lagi? Kita buat satu inovasi. Inovasi untuk subjek pendidikan Islam. Mula-mula nak bina
nak buat inovasi tu sangat mencabar. Tu saya tak cerita pun cabaran untuk wujudkan inovasi. Tapi macam ni, bagi tips kepada adik-adik. Kita masuk kelas, bila kita dah ada pengalaman tu kita masuk kelas, kita tahu tajuk mana yang pelajar kita tak kuasai dan dia rasa susah sangat untuk faham kan. Kita buat satu kaedah atau formula untuk bantu dia faham dan kita buat satu ABM yang dia pun boleh main dengan ABM tu. Itu sebenarnya cabaran dan itu adalah cara untuk mengekalkan prestasi pendidikan Islam. Buat inovasi, kemudian buat inovasi, ajak pelajar ni pergi pertandingan inovasi, menang peringkat kebangsaan, dapat anugerah perak peringkat antarabangsa. Jadi secara tak langsung pelajar lain tengok, pelajar tu sendiri tentu dia dah minat dah. Pelajar kawan-kawan dia tengok kan. Sebenarnya kita kena cabar diri kita supaya kita ni buat sesuatu yang baru untuk subjek pendidikan Islam. Nah. Nampak tak? Tak nampak pula. Okey. Seterusnya di bidang co-curriculum lah. Co-curriculum ni sebenarnya adik-adik, kita kena minat. Tak ada minat terhadap co-curriculum, kita tak mau buat. Alhamdulillah Allah bagi kelebihan lah kot pada diri ni, pada saya ni untuk melatih pelajar sama ada bidang apa tu kan. InsyaAllah sehabis baik buat, kemudian kita buat, jangan kita berkira, jangan kita nak nama kita. Contoh inovasi tadi kan, idea saya punya idea ABM semua saya punya. Tapi bila masuk pertandingan, contohnya dia kata pertandingan ni boleh disertai oleh para guru yang terdiri daripada 3 orang contohnya. Saya akan ajak kawan-kawan saya 3 orang masuk inovasi dan mereka pun dapat juga sijil yang sama. Kemudian kalau dia kata syaratnya 5 orang, ajak 5 orang, jangan kedekut. Jangan nak kita saja dapat nama. Jangan. Kita mesti kongsi dan kita seronok bekerja sebab akhirnya bila kita buat inovasi tu, kita buat dengan kumpulan kita, dia akan upgrade ABM kita, kemudian impaknya pelajar yang dapat, bukan kita yang dapat. Pelajar kita, pelanggan kita yang dapat. Itu yang kita sangat pentingkan lah. Itu antara tips lah secara ringkas. Ringkas pun panjang. Minta maaf lah. Terima kasih Ustazah. Tapi saya nak kenalkan diri saya dulu. Saya yang kontak Ustazah tu. Oh ya. Nama saya Nur Auni binti Rosli. Saya asal Bacok, dekat dengan rumah Hafizah tu. Oh, yang kontak Hafizah. Hafizah yang bagi kontak Ustazah tu. Okey, seterusnya terima kasih Ustazah atas tip yang Ustazah beritahu tadi. Okey, seterusnya tadi kan Ustazah ada cerita pasal yang kena mesra dengan pelajar, jangan berletih apa semua kan. Sebagaimana yang kita tahu Ustazah, cikgu ni antara ejen sosialisasi yang mana melaksanakan yang dapat mempengaruhi tingkah laku murid-murid lah. Saya ada soalan kat sini Ustazah. Pendapat Ustazah, guru merupakan ejen sosialisasi. Adakah ejen sosialisasi kepada murid ni membawa kepada kesan positif atau sebaliknya? Sebenarnya guru sebagai ejen sosialisasi ni memang benda tu kita tak set pun diri kita ejen sosialisasi. Tapi disebabkan kita pendidik, kita akan ke arah itu. Sebenarnya sebagai facilitator. Apa? Apa dia? Ada tanya ke? Bukan Zah, mungkin line problem. Oh ya. Dengar tak? Boleh teruskan. Dengar. Okey. Sebenarnya kalau kita tak setkan diri kita sebagai apa, tapi bila kita memainkan peranan kita sebagai guru, banyak kita sebagai ejen apa akan terhasil. Dan untuk ejen sosialisasi kemasyarakatan, insya-Allah kita memasyarakatkan murid dengan pelbagai aktiviti yang kita buat di sekolah. Contoh, kita buat satu majlis, kita ditugaskan sebagai pengacara majlis. Kita tak jadi pengacara majlis. Kita latih pelajar untuk jadi pengacara majlis. Jadi, secara tak langsung, perkara tersebut akan membina keyakinan diri pelajar untuk mengendalikan sesuatu program yang bersifat kemasyarakatan tapi dalam konteks sekolah.
Tekan. Kemudian menyertai pertandingan-pertandingan, aktiviti kemasyarakatan yang diadakan di sekitar komuniti, masjid-masjid yang berdekatan. Contohlah pelajar, katalah dia seorang ketua pengawas. Kita kena bagi satu peluang kepada dia bercakap di hadapan orang, kita bimbing dia untuk bina lebih keyakinan diri dia supaya nanti bila dia keluar, impak yang lebih besar adalah dia akan jadi pemimpin masyarakat. Dan sekiranya dia hanyalah sebagai ahli persatuan saja, kan? Dia sebagai ahli persatuan, bagaimana seorang ahli persatuan ni dia patuh pada arahan. Bila dia masuk ke dalam masyarakat nanti, dia tahu bekerjasama, tahu bertoleransi dengan masyarakat. Tapi sebenarnya kita tak cakap dengan pelajar, kita susun pelajar macam tu. Tapi sebenarnya itu secara tak langsung dia akan bawa pelajar ke arah itu. Dan saya nak sebutkan satu inovasi aktiviti yang telah saya berjaya laksanakan baru saja dalam bulan puasa baru ni. Sebelum ni dulu-dulu masa kat sekolah dulu ada tak bagi tazkirah? Adik-adik ni lah ada tak bagi tazkirah? Ada kan? Ada. Bagi tazkirah. Ya. Tapi saya buat satu inovasi, tazkirah pelajar saya bukan biasa-biasa. Boleh tengok dalam aplikasi TikTok bagaimana memasyarakatkan. Maksudnya persembahan pelajar, netizen tengok. Itu sebenarnya kita dah bawa pelajar ke dalam masyarakat. Betul tak? Jadi ejen sosialisasi tu kita dah bawa secara tak langsung. Jadi dalam bicara Ramadan tu dah viral lah satu Malaysia ni. Orang tanya sekolah Seri Nibong ni sekolah apa, sekolah asrama penuh ke, padahal sekolah harian saja. Jadi ada sampai 800k dia punya view, 600k pelajar-pelajar punya persembahan. Dan itu adalah kita bagi bimbingan yang tanpa kita kenal penat lelah. Kita bimbing sampai pelajar tu yakin untuk bercakap di hadapan orang. Itu je kot setakat yang untuk ejen sosialisasi. Apa pun sebenarnya kita buat, satu lagi nak disebutkan adalah bagaimana seorang pelajar ustazah sekarang dia tiktokers lah. Nak katanya dia bukan pelajar aliran agama, tapi dia telah berjaya dalam masyarakat. Kalau boleh tengok tiktokers nama Idris Syamsuddin, itu impak daripada nasyid yang dibawa di sekolah lah. Jadi apa yang kita bimbing di sekolah sebenarnya akan menjadi manfaat besar kepada pelajar bila pelajar tu masuk ke dalam masyarakat, insya-Allah. Okay, terima kasih kepada Ustazah atas perkongsian tadi. Seperti mana yang kita dengar tadi, seperti mana persoalan awal ni tadi, guru merupakan ejen sosialisasi dalam pendidikan, betul? Jadi soalan saya lah berkenaan dengan penekanan aspek karamah insaniah yang merupakan teras kedua daripada 7 teras utama yang dibawa oleh Kementerian Pendidikan Malaysia lah, yang telah diperkenalkan oleh Menteri kita. Jadi konsep karamah insaniah ni yang ditekankan, dia menerangkan iaitu menyatukan antara segmen rukun negara dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Persoalannya bagaimana peranan ustazah ataupun peranan ustazah sebagai guru pendidikan Islam ni untuk melaksanakan aspek karamah insaniah ni terhadap pelajar dekat sekolah, dan apakah faktor yang mendorong seseorang pelajar tu dia mengamalkan aspek karamah insaniah itu, dan apakah kesannya? Ada 3. Bagaimana cara menerapkan konsep ataupun aspek karamah insaniah? Yang kedua, apakah faktor yang mendorong seorang pelajar itu menerapkan konsep tersebut dan kesan dia kepada diri pelajar? Okay. Sebenarnya sebagai seorang guru ni kita sentiasa menerapkan nilai-nilai murni berteraskan kepada falsafah pendidikan negara, merangkumi jasmani, emosi, yang adik-adik tahulah rohani, intelektual dan juga sosial. Jeris. Jadi yang penting sekali yang saya terapkan pada pelajar adalah bagaimana pelajar tu rasa diri dia dihargai dalam pelbagai cara, dengan pelbagai cara. Contoh,
sama ada hadiah, sama ada kasih sayang kita, prihatinnya kita, dan juga bagaimana kita menerapkan bahawa orang yang lebih tua perlu dihormati dan yang muda perlu disayangi. Sebagai guru pula kena tampilkan cara bercakap kita, cara kita berinteraksi dengan pelajar, cara kita, semua cara yang kita gunakan dia dilihat oleh pelajar dari pelbagai aspek. Jadi sebagai seorang guru kena kekalkan momentum profesionalisme kita. Jangan jatuhkan profesionalisme kita. Contoh, kita ajak pelajar ber-TikTok tapi dengan tarian-tarian macam tu. Di mana kita nak lahirkan karamah insaniah tersebut. Sebab faktor yang mendorong ke arah perkara yang tak elok dah banyak di luar sana. Jadi kita sebagai guru, kita tarik pelajar supaya pelajar ni dia akan lebih dekat dengan pendidikan Islam, dan yang lebih penting adalah dekat dengan syariat Islam. Jadi saya fikir akhirnya jika pelajar ni dibentuk sedemikian rupa, insya-Allah karamah insaniah itu akan lahir, terbentuk sendiri tanpa perlu kita susah payah untuk membina, untuk create dia jadi kepada pelajar. Jadi apa tadi soalan dia, kesan kepada pelajar. Kesan dia masya-Allah, yang terbaru, cerita yang terbaru lah, yang dah lama-lama tu banyak lagi lah. Yang terbaru kesannya ialah seorang pelajar dia sangat pemalu, dia jenis tak bercakap dengan orang, dan dia diberi peluang oleh saya untuk memenuhi segmen bicara Ramadan, dan dia telah viral 600k, Radio Zayan ambil dia, dia punya video dia apa semua. Jadi dia jumpa Ustazah pada hari guru. Assalamualaikum Ustazah, selamat hari guru, saya ada benda nak cakap dengan Ustazah. Dia kata, tanya dia nak cakap apa ni, Haziq buat Ustazah takut lah. Saya nak cakap lah Ustazah, sebenarnya kan Ustazah 5 minit yang Ustazah bagi peluang kepada saya sangat terkesan di hati saya, di hati kecil saya, dia kata. Sebab dia kata keyakinan dia bertambah dan dia rasa dia nak jadi orang yang lebih baik daripada yang sebelum ni. Itulah sebenarnya kejayaan kita untuk mendidik pelajar. Karamah insaniah akan wujud dengan sendiri bila kita bagi peluang tu kepada semua pelajar, insya-Allah. Dan kita sebagai guru pendidikan Islam, kita tak fokus kepada pendidikan Islam semata. Tak tahulah Ustazah lah, persembahan pelajar akan apa ke, Ustazah akan ambil pelajar Cina, pelajar India, dan mereka rapat dengan Ustazah. Contoh hari guru, bila nampak cikgu berdiri situ, yang berlari-lari nak ucapkan selamat hari guru tu pelajar India datang peluk selamat hari guru lah apa kan. Nak bagi tahunya peranan kita bukan setakat pada pelajar Muslim semata-mata. Tapi kita kena up sikit diri kita, bukan up yang bagi orang putih. Tapi kita nak Islam tu sebagai contoh. Dan guru pendidikan Islam tu jadi satu idola, satu image yang tinggi di mata warga sekolah, dan seterusnya insya-Allah. Yang lain-lain tu Allah akan bagi secara kita tak sangka. Yang penting adik-adik ikhlas kerana Allah. Kita buat apa pun, kita mesti asuh diri kita ikhlas kerana Allah. Yang lain-lain Allah akan bagi sampai kita tak sangka. Anugerah dalam masa 5 tahun contoh. Dalam masa 5 tahun ada 13 anugerah yang berjaya diraih. Dalam tempoh 23 tahun hampir 40 anugerah yang telah diterima. Sebenarnya kita tak pentingkan yang tu, itu penilaian manusia, tapi kita bekerja bersama manusia, kita kena upkan guru pendidikan Islam supaya guru pendidikan Islam ni orang pandang tinggi, insya-Allah. Alhamdulillah Ustazah. Berdasarkan apa yang Ustazah cerita ni, banyak sangat banyak, memang selayaknya jawatan guru cemerlang tu diletakkan di hadapan nama Ustazah tu dekat sekolah menengah kebangsaan Seri Nibu. Alhamdulillah, kira kami ni temu bual tak silap orang lah Ustazah. Mana tak kami boleh ambil sedikit sebanyak panduan yang mana kami boleh mengaplikasikan di lapangan. Betul tak Ustazah? InsyaAllah ambillah yang baik. InsyaAllah. Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak segala input, output dan input dan sebagainya. Banyak sangat maklumat sampai tak tahu saya nak tulis muka surat yang mana satu dah ni Ustazah. Banyak sangat Ustazah. Bagaimana penjelasan Ustazah tadi, Ustazah banyak melahirkan
anak-anak murid yang mana membantu memperjuangkan ataupun menyebarkan agama Islam. Bukan sekadar mengikut KPI yang ada dalam kurikulum, yakni penanda aras ataupun pengenalan tentang silibus lah yang dipanggil kan. Tetapi Ustazah mengamalkan dengan konsep merentas kurikulum. Bertepatanlah dengan 3 elemen yang berada di dalam kibat tu, betul tak Ustazah? Kan? Ya, betul. Kiranya bukan sekadar mengikut silibus, tetapi Ustazah juga melatih pelajar-pelajar Ustazah yang mana saya ada dengar tadi menjadi da'i di peringkat kebangsaan. Jadi kami sebagai pihak guru yang mana belum lagi mungkin ada yang telah mengajar di lapangan. Akan tetapi bagi saya ni biasalah berpengalaman mengajar di sekolah selama 3 bulan. Itu pun mengajar bahasa Melayu, guru ganti. Dan saya rasa agak berat untuk saya membuat satu perubahan ataupun inovasi dalam BBM, bahan bantu mengajar, ataupun ABM yang diperkenalkan. Jadi saya rasa macam agak kekok di sini. Mungkin daripada Ustazah sendiri ada cadangan, penambahbaikan ataupun nasihat sebagai seorang yang bergelar guru cemerlang di dalam pendidikan Islam. Mungkin sedikit sebanyak Ustazah boleh memberi sedikit tips kepada kami, Ustazah. Okey. Baik adik-adik, pertama sekali kalau kita nak buat inovasi dulu, tipsnya ialah bila kita dah dapat formula untuk satu-satu tu, kita buat. Dengar ke? Dengar. Dengar Ustazah. Kita buat inovasi tu, adik-adik jangan lupa di samping inovasi kita kena buat satu penulisan yang dinamakan kajian tindakan. Sebab kalau nak jadi guru pendidikan Islam, guru cemerlang, dia kena ada inovasi, kena ada penulisan kita. Jadi kan saya bermula selepas habis master, bermula situ saya dah buat inovasi tu. Sebenarnya inovasi tu dah lama tapi tak tahu pun kata itu inovasi. Bila pengetua panggil, kenapa kalau ustazah mengajar 56 orang, 50 orang dapat A dia kata. Lagi 6 orang je dapat B+. Itu pun kelas belakang. Jadi macam mana ustazah buat? Masa tu kita tak sedar kita buat inovasi. Jadi pengetua cakap, apa yang buat? Jadi bagi tahu pengetua saya ajar tajwid menggunakan jari. Kemudian pelajar sukalah. Kemudian apa lagi? Tipsnya ialah kita buat tanpa jemu. Contoh tahun ni buat inovasi ni. Kita masuk pertandingan apa semua kan. Kemudian tahun lain pula dah inovasi tadi dah habis, kita cari pula tajuk lain, kita buat lagi inovasi tanpa henti. Memang sentiasa sampai orang tanya, tak penat kau buat inovasi? Dah, seronok. Dia punya seronok dia tu sebab kepuasan kita ialah apabila hasil atau impak yang kita dapat daripada keputusan pelajar dan kemenjadian murid itu sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya saya ustazah seorang yang sangat suka menulis. Tak tahulah adik-adik kalau minat menulis, serlahkan bakat adik-adik ketika jadi guru. Contoh macam mana? Sekarang ni di sekolah kalau bahasa Melayu, mereka nak masuk pertandingan sajak peringkat negeri ke apa, sajak tu ditulis oleh saya sebagai guru pendidikan Islam. Sedangkan mereka adalah guru bahasa Melayu tapi tetap minta khidmat kita. Jadi kita bagi, kita tak berkira kan. Kita bagi sajak tu menang peringkat daerah, menang peringkat negeri, bawa ke kebangsaan. Nak bagi taunya peranan seorang guru pendidikan Islam tu, kita jangan sekat takat situ saja. Kita cabar diri kita untuk kita penuhi apa lagi tuntutan yang kawan-kawan kita perlukan, anak murid kita perlukan. Jadi yang penting kan adik-adik, ilmu yang kita ada, kita kena guna, kita tulis, katalah minat sajak, tulis sajak. Kita minat bahagian persembahan pelajar, buat persembahan pelajar. Bila persembahan pelajar, contoh yang saya buat persembahan pelajar, persembahan sajak. Tapi apa kreatifnya? Kreatifnya ialah apabila sajak tersebut disampaikan dalam 6 bahasa. Kenapa 6 bahasa? Sebab sekolah tu dia belajar 6 bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Arab, bahasa Jepun. Jadi sajak tersebut dideklamasikan dalam 6 bahasa. Yang spesialnya lagi, saya nak bagi tahu macam mana kreatifnya tu menyebabkan benda tu orang pandang. Sebabnya yang menyampaikan sajak dalam bahasa Arab bukan pelajar Islam, pelajar India. Yang menyampaikan tukar-tukar. Contoh, pelajar Melayu akan berbahasa Jepun, berbahasa Cina, pelajar Cina akan berbahasa Melayu, dia tukar-tukar macam tu. Dia bukan orang yang pakar dalam bidang tersebut. Itu contoh bagaimana kita push diri kita
untuk jadi guru yang bukan biasa-biasa. Tak dapat gaji tambahan pun. Betul tak adik? Tak ada gaji tambahan pun. Tak ada siapa bagi allowance pun, tapi kepuasan tu adalah kepuasan yang kita capai yang tak boleh beli dengan duit ringgit. Dan adik-adik percayalah, bila kita buat sesuatu, kita jangan rasa susah hati. Sebab apa? Kita sebenarnya duk rasa nak buat tak buat, nak buat tak buat. Kita kena push diri kita buat. Sebab kita ni kena bermula. Saya berpegang kepada prinsip tak perlu hebat untuk bermula, tapi perlu bermula untuk jadi hebat. Itu saja. Baik, terima kasih Ustazah Aimah. Jadi di sini apa yang saya dapat simpulkan, minat itu menutup segala cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru. Betul tak Ustazah? Kan? Allahu Akbar. Besar semua pengorbanan. Jadi kalau ikut konsep perjalanan seorang guru, cabaran itu tak ada. Kan tetapi ditutupi dengan minat yang ada dalam diri Ustazah. Betul Ustazah? Ya, Allahu Akbar. InsyaAllah yang pertamanya sekali mungkin kami boleh ambil menanamkan minat itu melalui inovasi. Apa yang saya dapat simpulkan, bila mana adanya inovasi, perubahan ataupun penambahbaikan, maka di sini kita dapat menutup rasa bosan di dalam diri apabila menyampaikan sesuatu pengajaran. Betul tak Ustaz? Apa yang ada di sekitar kita kena ambil yang positif. Kita jangan negatif. Banyak kita dapat. Sebenarnya bila kita dapat banyak kerja, ya Allah, alhamdulillah Allah nak bagi ilmu baru dekat kita. Mulut jangan berat. Kita kena ringan tanya kepada orang. Macam mana nak buat, macam mana nak buat. Belajar benda tu. Jangan anggap, alamak kena lagi kat aku ni. Aku lagi yang kena buat. Jangan macam tu. Kita kena set dalam kepala kita, positifkan diri, insya-Allah. Yang lain akan berjalan dengan lancar, insya-Allah. Semoga adik-adik semua berjaya nanti. Amin, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Ustazah atas nasihat, cadangan. Lepas tu antara, ialah kita dipanggilkan sebagai cabaran. Yang ni ujian lah dalam kehidupan manusia, mesti ada juga ujian-ujian yang berada. Ujian sampingan pun dikira sebagai satu cabaran juga. Mungkin ada orang mengata kepada kita. Dan Ustazah ada solusi. Nampak kat sini Ustazah sangat-sangat positif dalam menyelesaikan sesuatu masalah tu. Alhamdulillah. Ustazah tak menceritakan keburukan mana-mana pun sesuatu organisasi. Jadi sini kami kena mengambil gambaran bermulanya pendidikan itu daripada guru tu sendiri. Bukannya kita mengharapkan silibus orang nak bagi, kita sendiri kena mencipta melalui inovasi. Jadi Ustazah, InsyaAllah terima kasih banyak-banyak kerana luangkan masa bersama kami. Jadi di sini saya ada jugalah pantun yang ingin saya belanjakan kepada Ustazah. Boleh Ustazah nak? Boleh. Tumbuhlah kuini di Tanjung Bidara, buah berangan tolong simpankan. Tibalah kini penghujung acara, segala kekurangan mohon dimaafkan. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Ustazah? Ya. Nak ambil gambar boleh Ustazah? Boleh. Boleh. Masih banyak-banyak Ustazah no. Allahu Akbar, mengganggu masa Ustazah. Ni tak rekod dah kau? Rekod lagi ya? Tak apa. Yang ni belakang-belakang ni kami potong je nanti Ustazah. Sekejap saya ambil gambar Ustaz. Semua standby kamera. Auni ada tak? Ni. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Ustazah minta maaf lah atas kekangan yang berlaku pada kami. Biasalah kan, ada masalah-masalah lain dan sebagainya. Masalah anak telefon, anak kat asrama. Allah, tak apa Ustazah. Yang tu tak, yang Ustazah tak apa, yang pihak kami lah mungkin ada kekurangan kat Ustazah kan. Kami minta maaf sangat-sangat. Dah rasa seronok rupanya berkongsi dengan orang, tak pernah kongsi. Orang tak pernah. First time, tak maaf lah agak ke apa kan. Tapi Tak apa sebenarnya Ustazah. kalau nak cerita benda tu dengan air mata, boleh cara air mata kan. Tapi kita nak tunjukkan bahawa dunia guru ni sangat seronok. Adik-adik explore lah, insya-Allah. InsyaAllah. Saya insya-Allah. Cerita pasal ABM, inovasi tu. Pada mulanya saya ni pun berat juga nak jadi guru sebab biasalah dengar daripada mulut orang kan. Tapi bila dah masuk dalam dunia, orang cerita, lepas tu temu bual pula dengan Ustazah, saya rasa macam Allahu Akbar, tugas guru ni betul-betul mulia lah. Bukan sekadar pada tangga gaji dan sebagainya. Tapi itulah,
Lebih daripada tu kan. Lebih daripada tu. Sebab kita nak melahirkan generasi yang akan mendidik anak-anak kita pada masa akan datang kan. Jadi macam Allah Rabbi. InsyaAllah. Kita doalah sama-sama. InsyaAllah. InsyaAllah. Allah Terima ikhlas. kasih. Terima kasih Dok. Doa Terima kami kasih juga. Ustazah. Kalau Terima kasih. nanti apa-apa ke nak minta bantuan ke nak jadi cikgu nanti nak contact lagi nak tanya pasal inovasi ke boleh dialu-alukan. Baik Ustazah. Terima kasih Terima Ustazah. kasih. InsyaAllah Ustazah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak lah. Wey, Ikram, I record balik. I dah record balik lah Ikram. Aduh, hai. Tak apalah. Buat macam mana? Hak mana janji input yang kita nak tu kita dapat lah hari ni kan insya-Allah. Al-Fatihah pun aku tinggal. Aduh, hai. Spoil lah. Serius spoil lah. Tak apa. Aduh, hai. Tak apalah ini untuk lepas ni lah Man. Okey dah. Kita pun tak tahu masalah nak main ni ke mana. Kita dah plan dah betul Man. Dah plan dah. Aku tak sangka. Dak hang Ikram, hang tahu tak? Aku bagi tahu ketua guru aku tadi nak permission keluar awal. Dia buat muka tu, dia tarik muka. Aku jadi aduh, hai. Itulah dia punya ni. Aku bagi soalan cabaran kan, aku sendiri dicabar. Aduh, hai. Nanti siapa catat aku punya point nanti share dalam group Ya Allah. Aku tak tahu nanti aku tak stop recording ni. Aku stop sat. Stop dulu. Weh, tak record. Ada record. Ada record. Jangan.